Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan pembelajaran kita, iaitu untuk pelajar tahun 5, iaitu subjek akidah. Okey, diminta untuk pelajar-pelajar di rumah tu sediakan terus buku akidah tahun 5 ni. Okey, ini memang nampak terbalik ya, sebab ustaz pakai kamera depan, so dia nampak macam tulisannya terbalik. Okey, untuk pelajaran yang pertama sekali untuk tahun 2021 ni, kita buka muka surat 7. Okey, buka surat 7. Okey, muka surat 7 ya. Iaitu tajuknya sifat iradat. Okey, sebelum kita mengetahui dengan lebih dalam apa itu sifat iradat, kita kena tahu dulu apa itu sifat iradat Allah. Okey, yang pertama sekali kita tengok pengertian sifat iradat. Iradat ialah berkehendak. Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Okey, itu kamu kena hafal. Sebab selalunya dalam UPKK ataupun peperiksaan akhir tahun ke, dia mesti selalu tanya dekat soalan subjektif. Contohnya dia tanya, apakah pengertian iradat? Ataupun dia suruh isi tempat kosong. Iradat ialah Allah berkehendak. Dia suruh isi tempat kosong. Kamu kena tulis, sambunglah sendiri. Okey, iradat tu saya ingin terang kebalik, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu ataupun tanpa bergantung dengan sesiapa pun. Ini membawa maksud Allah tu dia kan nak buat apa-apa sahaja, dia tak perlu minta orang kata nasihat sesiapa. Tak perlu minta bantuan sesiapa. Kalau dia nak kata hari ni nak turun hujan, turunlah hujan. Contohnya kan, tiba-tiba kita tengah panas ni, kita tengah panas dengan suhu 30 darjah Celsius, tiba-tiba kita masuk tandas, keluar tandas tu tiba hujan, sedangkan sebelum masuk tandas tadi hari panas. Itu namanya kehendak Allah. Okey, kita tengok pula apa seterusnya. Kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Allah ada kehendak dan Allah mampu untuk membuat kehendak dia, tetapi berbeza dengan kita manusia. Manusia ada kehendak, tetapi tidak semua kehendak manusia ni tercapai. Contohnya, saya dah bersiap sedia untuk mengajar kamu untuk 2021 ni. Iaitu kehendak saya untuk mengajar kamu. Tetapi disebabkan COVID-19 ni, pembelajaran kita di sekolah kena ditangguhkan. Itu sebabnya Allah dah kata sini, kita manusia berkehendak juga, tetapi kehendak manusia ialah terbatas. Okey, kehendak manusia agak terbatas, tetapi kehendak Allah tidak terbatas. Sebab itulah Allah tidak bersifat lemah. Allah tidak lemah. Yang lemah ialah manusia sendiri. Dan Allah mampu mencipta alam ini. Bukan setakat alam ini sahaja, tetapi seluruh isi alam dia, termasuklah manusia, haiwan, tumbuhan, termasuk sekali COVID-19 yang tengah berlaku sekarang ni. Kamu nampak tak COVID-19 tu apa bentuk dia? Tak nampak kan? Dalam mata kasar memang tak nampak, tetapi kita kena tahu benda itu wujud. Okey, kita tengok dalil nakli, iaitu yang menunjukkan yang Allah ini bersifat iradat. Dipetik dari surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey, kita tengok apa maksud dia. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia mengkehendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau. Maka terus benda itu menjadi. Allah dah kata situ, bila dia kata benda itu nak jadi, automatik boleh jadi. Itulah kita sebagai hamba kepada Allah ni, perlulah setiap masa mengikut sahaja apa sahaja yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Okey, seterusnya dalil akli pula. Okey, dalil akli iaitu dalil mengenai akal kita yang mengatakan bahawa Allah ini bersifat iradat. Yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah dengan kehendak Allah sendiri tanpa
dipaksa. Okey. Yang seterusnya, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Okey. Dan yang ketiga, mustahil Allah itu bersifat karahah. Karahah tu apa maksud dia? Karahah itu bermaksud terpaksa. Kerana sifat ini adalah kelemahan bagi Allah. Okey. Allah tidak akan bersifat karahah. Kerana karahah itu membawa maksud lemah. Okey, kalau Allah lemah, mampu tak Allah takbir alam ni dengan baik? Tak mampu. Okey. Lemah itu sifat siapa? Sifat kita sendiri. Termasuklah saya, termasuklah kamu yang berada di rumah. Okey. Kita tengok satu lagi dalil Allah dipetik daripada surah Al-Buruj ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'allul lima yurid. Kita tengok apa maksud dia. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Bermakna Allah tu berkuasa. Berkuasa untuk buat apa sahaja. Okey. Kita pergi ke muka surat yang ke-9 pula. Okey. Hukum mempercayai sifat iradat Allah. Saya rasa saya banyak kali dah mengajar ni tahun lepas. Apabila keluar sahaja perkataan hukum, soalan mengenai hukum sifat Allah, saya nak kamu tahu hanya satu jawapan je. Jawapannya ialah hukumnya wajib kamu mempercayai. Okey. Umat Islam wajib yakin bahawa Allah itu bersifat iradah, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu, tanpa terikat dengan manusia ataupun dengan sesiapa sajalah. Contohnya Allah, contohnya kan, Allah nak turunkan salji dekat Malaysia. Orang kata mustahil tak? Kalau ikut sainsnya mungkin mustahil lah. Sebab kita punya keadaan Malaysia bukannya negara bersalji. Tetapi kalau ikutkan sifat iradat Allah, itu tidak mustahil. Okey, yang kedua, Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Allah tak kisahlah Allah nak buat apa, Allah akan dapat buat. Dan yang ketiga, Allah itu tidak bersifat karahah. Allah itu tidak bersifat terpaksa. Okey. Cuba kita tengok muka surat 9, iaitu kesan mempercayai sifat iradat. Kesan tu iaitu apa yang jadi dalam diri kamu kalau kamu percaya bahawa Allah itu bersifat iradat. Okey, yang pertama, meningkatkan keimanan. Betul. Sebab apa? Bila kamu tahu Allah tu boleh buat apa sahaja, dalam tiba-tiba sahaja pun boleh buat, dalam masa yang sama diri kamu akan mengatakan, ya Allah, aku ni manusia, kediamnya aku. Kalau aku buat sesuatu yang jahat tiba-tiba Allah tarik nyawa aku, apa akan jadi pada aku? Itu bila terdetik benda itu, bermakna iman kamu sudah bertambah. Mana iman, ada nilai iman dalam diri kamu untuk membuat perkara yang baik. Yang kedua, redha atas ketentuan Allah. Contohnya ada kematian ahli keluarga, bila kita tahu yang semua itu datangnya daripada Allah, kita akan rasa redha dan tenang dengan kejadian tersebut. Seterusnya, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Kita akan sentiasa berusaha, kita akan buat yang lebih baik. Kita akan berikhtiar mencari benda yang baik, dan kita bertawakal, berserah. Bila kita dah buat semua perkara, kita bertawakal pada Allah. Allah terima atau tidak, itu Allah punya keputusan. Yang penting kita telah berusaha. Yang keempat, sabar menghadapi cabaran. Ya, sabar. Contohnya macam sekarang ni lah, kamu semua semangat nak sekolah ni, mak ayah dah beli baju semua, tiba-tiba COVID-19 punya kes, sekolah pun tak dapat dijalankan. Bermakna kamu kena sabar. Saya tahu ada ramai yang murid yang semangat nak sekolah. Ada juga yang melompat, melompat seronok sebab sekolah tak dapat teruskan. Ada, tetapi tak ramai, seorang dua je kot. Okey. Dan yang terakhir, mempunyai keyakinan diri. Bila kamu tahu Allah mempunyai kuasa yang boleh buat apa sahaja yang dikehendakinya, kamu yakin bahawa kamu boleh buat sesuatu yang lebih baik.
Dan kamu tahu bila kamu buat benda yang baik, kalau Allah memperkenankan apa yang perbuatan kamu tersebut, dan Allah makbulkan. Okey. Untuk tujuan, apa tujuan kamu beriman dengan sifat iradat ni? Tujuan dia yang pertama sekali, kita redha dengan iradah Allah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian. Yang ketiga, iman menjadi kuat. Yang keempat, berkeyakinan. Yang kelima, tidak putus asa. Yang keenam, berikhtiar. Dan yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Ini saya rasa tanpa penerangan pun kamu dah tahu apa dia punya isi-isi yang nak disampaikan. Dan yang terakhir sekali, akibat. Ingat ya, kalau akibat ialah perkara yang buruk, iaitu akibat kamu mengingkari sifat iradat Allah. Yang pertama, lupa diri. Kalau kamu dah tahu dah yang Allah itu berkuasa, apa sahaja Allah nak buat, dia akan buat. Tetapi kamu ingkar, bermakna kamu akan menjadi seorang yang lupa diri. Yang kedua, merosakkan iman. Bila Allah suruh solat, tetapi kamu tak solat, kamu main-main, bermakna semakin kamu tidak solat, semakin rosak iman kamu. Yang ketiga, sombong. Bukan sombong terhadap manusia saja, sombong dengan Allah sekali. Ini yang paling kita takut. Yang keempat, putus asa. Contohnya kamu dah banyak kali berusaha, tetapi tetap gagal. Tetapi kamu rasa diri kamu dah rasa putus asa. Ini tak boleh. Sebab setiap apa yang kamu buat dan lakukan kerana benda yang baik, walaupun gagal, tetapi pahala tetap masuk dalam diri kamu. Yang keempat, kamu akan jadi malas berusaha. Bila dah gagal je, nyudahnya kamu rasa tak payahlah buat dah. Kalau kau buat lagi pun gagal lagi. So kita tak nak benda tu. Dan yang kelima, suka menyalahkan orang lain. Contohnya, tiba-tiba kamu buat contoh kalau kita buat bangunan, buat rumah lah kan, kesalahan tu datang pada kamu, tiba-tiba runtuhlah dia punya dinding yang kamu tengah buat, tetapi kamu salahkan orang yang membuat atap. Kesalahan tu sebenarnya daripada diri kamu, tapi sebab tak nak mengaku kesalahan kita salahkan orang lain. Itu tidak boleh. Dan ini antara akibat kalau kamu tidak mempercayai bahawa kalau kamu mengingkari yang Allah itu bersifat iradat. Itu sahaja untuk sifat iradat. Yang penting kamu kena tahu apa maksud iradat. Iradat ialah Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesiapa sahaja. Allah boleh turunkan hujan dalam sekelip mata. Allah boleh membuat tanah runtuh. Apa sahaja yang Allah nak, Allah boleh buat. Untuk tugasan darjah 5 ni, untuk akidah sifat iradat, saya nak kamu buka muka surat 12. Saya nak cuba tengok aktiviti nombor 1 ni. Saya nak kamu gunakan buku tulis yang dibagi tu, susun balik tu tanpa bergantung melakukan semua perkara. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni, yang ni dengar betul-betul sebab ni saya bagi lisan saja. Saya nak kamu senaraikan apa yang macam ni ya, apa perkara yang Allah boleh datangkan dalam sekelip mata sahaja. Tak kisahlah apa sahaja kejadian yang Allah beri kepada kita. Contohnya, saya bagi satu contoh ya, hujan. Apa lagi yang Allah boleh buat, boleh turunkan dekat dunia ini. Itu sahaja 2 tugasan untuk pelajar tahun 5. Kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh WhatsApp saya. Nanti rasanya dalam grup ibu bapa pun ada nombor saya. Dan saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kelas pertama untuk akidah tahun 5. Kita akan berjumpa lagi dalam subjek yang lain, dan ataupun kita akan sambung selepas ini pelajaran akidah untuk tajuk sifat ilmun pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.